Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof, Doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Syazal Husna binti Hamizah Puan daripada kumpulan 3 akan membentangkan tugasan berkumpulan iaitu jenis reka bentuk penyelidikan yang bertajuk ex post factor dan korelasi. Ini adalah topik-topik perbincangan dalam pembentangan ini iaitu ada pengenalan, tujuan, ciri-ciri, objektif, kelebihan dan kelemahan, sampel, instrumen dan juga analisis. Okey. Kita teruskan dengan ex post factor ataupun casual comparative. Okay, ini adalah sedikit pengenalan iaitu ex post factor adalah penyelidikan yang bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tidak bersandar selepas sesuatu peristiwa berlaku. Ia juga digunakan untuk mengenal pasti puncak atau penyebab iaitu IV, sesuatu kesan iaitu DV yang diperhatikan di mana IV adalah sesuatu yang telah berlaku dan tidak boleh dimanipulasikan iaitu di luar kawalan penyelidik. Dan ex post factor adalah perbandingan dengan penyebab dan akibat. Okey, tujuan ex post factor ialah untuk menentukan sama ada pemboleh ubah tidak bersandar iaitu punca atau sebab mempengaruhi pemboleh ubah bersandar iaitu kesan yang diperhatikan dengan membandingkan dua atau lebih kumpulan ataupun individu. Penyebab dan kesan juga merupakan sesuatu yang telah berlaku dan tidak boleh dimanipulasikan. Dan penyelidik melihat dua kumpulan yang berbeza pada pemboleh ubah dan kemudian cuba mencari alasan untuk perbezaan ini. Okay, seterusnya adalah ciri-ciri ex post factor. Ciri-cirinya adalah ia mestilah melibatkan dua atau lebih kumpulan yang dikaji. Kumpulan atau individu tidak boleh dipilih secara rawak tetapi mengikut pemboleh ubah yang tidak boleh dimanipulasi dan ia perlulah bersifat perbandingan. Seterusnya, objektif ex post facto. Pertama, menerangkan konsep kaedah perbandingan penyebab dengan menyatakan tujuan kaedah digunakan, persamaan serta perbezaannya dengan kaedah eksperimen dan kolerasi. Kedua, menilai kesesuaian penggunaan kaedah perbandingan penyebab bagi permasalahan kajian yang diberikan. Ketiga, merancang langkah-langkah terperinci pelaksanaan kajian perbandingan penyebab berdasarkan permasalahan kajian yang diberikan. Kelebihan ex post facto. Pertama, sesuai digunakan apabila kaedah eksperimen yang memerlukan kumpulan kawalan tidak relevan untuk dijalankan. Kedua, memberikan maklumat tentang ciri peristiwa yang ingin dikaji, apa, faktor dan pola peristiwa. Ketiga, dapat menjelaskan bagaimana ciri yang dipilih boleh mendatangkan hasil yang dikehendaki. Yang keempat, berkesan untuk membina hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas. Kelemahan atau kengkangan ex post facto. Daripada isu etika, ia menyentuh tahap keyakinan data dari peserta yang mencerminkan kesahihan maklumat bagi kajian yang dijalankan. Berdasarkan batasan praktikal pula, pertama, kajian lapangan secara menyeluruh melibatkan peruntukan sumber yang tinggi. Kedua, kebolehpercayaan hasil dapatan berkurang apabila masa kajian tertangguh atau menjadi terlalu lama. Ketiga, penilai atau kumpulan penilai perlu mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tinggi, aspek kualitatif, kuantitatif, sensitif, kebolehan mengintegrasikan bukti konvergen, divergen, membuat penjelasan secara kritikal dan memberi ulasan yang koheren dalam menangani isu yang kompleks. Seterusnya, pengkaji tidak dapat mengawal atau memanipulasi pemboleh ubah. Sukar untuk mendapat kepastian jika pemboleh ubah bebas
mempengaruhi perubahan pada pemboleh ubah bersandar. Sampel rawak tidak dapat dibina. Hasil dapatan hanya memberikan gambaran yang terhad kepada populasi yang dikaji sahaja dan bukan gambaran menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan saya Farah Najwa binti Osman. Seterusnya saya akan sambung pada instrumen kajian. Okey, reka bentuk kajian ekspos faktor ni adalah sebuah kajian kuantitatif, maka instrumen yang digunakan dalam kajian ini akan mengikut kepada instrumen kajian kuantitatif. Contoh instrumen kajian ekspos faktor yang kebiasaannya digunakan adalah pra-ujian, pasca ujian, borang soal selidik dan temu bual berstruktur atau tidak berstruktur. Okey, bagi persempelan, persempelan adalah proses pemilihan jumlah elemen yang mencukupi daripada sebuah populasi yang dipilih untuk dijadikan sebagai responden kajian. Di mana kat sini persempelan ni kita ada dua kategori, iaitu persempelan rawak dan juga persempelan bukan rawak. Bagi persempelan rawak bermaksud setiap ahli dalam populasi yang dipilih itu mempunyai peluang untuk dipilih sebagai responden, dan contoh persempelan rawak adalah rawak muda, persempelan serata atau berlapis, rawak sistematik dan juga persempelan berkelompok. Okey, bagi persempelan bukan rawak pula, dia bermaksud tak semua ahli dalam populasi yang kita pilih tu mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai responden, dan contoh persempelan bukan rawak adalah convenience sampling, snowballing sampling dan juga purposive sampling. Okey, bagi persempelan peserta ni bermaksud kita nak bahagikan peserta ni kepada kumpulan kecil. Okey, persempelan peserta ni kita akan menggunakan kaedah padanan atau analisis covariance atau membandingkan subkumpulan homogen. Okey, dan terakhir sekali bagi analisis data kajian, kita akan menggunakan perisian SPSS di mana kita akan menganalisis beberapa perkara, iaitu yang pertama membandingkan frekuensi antara kumpulan, membandingkan dua skor atau skor kumpulan, yang ketiga membanding skor 3 atau lebih kumpulan, dan yang terakhir menyamakan 2 atau lebih secara statistik. Okey, bagi membandingkan frekuensi antara kumpulan, analisis yang digunakan adalah analisis chi-square di mana kita perlu tentukan nilai data yang kita dapat daripada jadual chi-square ini adalah signifikan antara kumpulan ataupun tidak. Dan kebiasaannya membanding frekuensi ni kita gunakan data yang berbentuk nominal. Contoh dia adalah jantina. Okey, yang kedua membanding dua skor kumpulan, kita akan gunakan analisis ujian T di mana kita perlu tentukan nilai T daripada ujian T ni adalah signifikan secara statistik ataupun tidak. Okey, yang ketiga membanding skor 3 atau lebih kumpulan, kita akan menggunakan analisis ANOVA di mana kat sini kita akan tentukan nilai F itu adalah signifikan secara statistik. Dan yang terakhir sekali menyamakan 2 atau lebih secara statistik, kita akan gunakan analisis of covariance ANCOVA di mana kat sini nilai F perlu ditentukan apakah ia signifikan secara statistik ataupun tidak. Seterusnya kita akan teruskan dengan korelasi. Okey, bagi pengenalan korelasi, korelasi adalah kajian yang melihat perhubungan ataupun pengaruh antara satu faktor dengan faktor yang lain dengan menggunakan ujian statistik korelasi. Dan kajian ini hendaklah berskala dan bernisbah, dan data perlu diperolehi daripada satu sampel ataupun dua kumpulan sampel yang sama. Dan kajian korelasi juga perlulah dalam bentuk ordinal ataupun pangkatan. Okay. Tujuan untuk reka bentuk penyelidikan korelasi adalah ia seringkali digunakan untuk menentukan penyebab ataupun sesuatu peristiwa. Okay, sebagai contohnya, sekiranya kaitan positif wujud antara pendapatan penjaga dengan pencapaian akademik pelajar, penyelidik boleh merumuskan bahawa pendapatan penjaga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Ataupun sekiranya kaitan negatif wujud antara kasih sayang ibu bapa dengan bilangan kes penagihan dadah di kalangan pelajar sekolah, penyelidik boleh merumuskan kurangnya kasih sayang menyebabkan pelajar terjerumus ke dalam kancah penagihan dadah. Okay. Selepas tu, ia adalah untuk menilai kekuatan dan juga arah hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji, dan reka bentuk ini menggunakan statistik untuk menentukan korelasi antara pemboleh ubah. Namun, terdapat limitasi utama penyelidik,
iaitu tidak boleh memberi interpretasi sebab dan akibat. Okay, ini adalah jenis-jenis korelasi yang kita boleh lihat kat sini. Pertama adalah explanatory design, iaitu penerangan, dan juga prediction design, iaitu ramalan. Okay, pergi kepada explanatory, iaitu ia untuk meneroka dan menerangkan tahap hubungan yang berlaku antara dua atau lebih pemboleh ubah. Dan ciri-ciri untuk explanatory design adalah pertama, untuk mengkaji hubungan di antara dua atau lebih pemboleh ubah. Kedua, pengkaji boleh mengumpul data pada satu masa sahaja. Ketiga, pengkaji menganalisis semua responden sebagai kumpulan individu. Keempat, pengkaji boleh mendapat sekurang-kurangnya 2 mata skor daripada seorang individu. Yang kelima, laporan kajian menggunakan ujian statistik dalam menganalisis data. Dan yang keenam adalah dapatan kajian dapat diambil menerusi ujian statistik korelasi. Dan kita pergi pula kepada prediction design, iaitu untuk meramal hasil tertentu dalam satu pemboleh ubah daripada pemboleh ubah yang lain dan berfungsi sebagai peramal. Okay, ciri-ciri untuk prediction design adalah kebiasaannya pengkaji akan memaparkan perkataan ramalan di tajuk kajian. Dan yang kedua, melibatkan dua jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah ramalan dan juga pemboleh ubah kriteria. Yang ketiga adalah pengkaji dapat meramalkan hasil yang dijangkakan melalui pemboleh ubah kriteria. Objektif kolerasi. Terdapat 3 kemungkinan hasil kajian kolerasi. Pertama, kolerasi positif. Kedua, kolerasi negatif. Dan ketiga, tiada kolerasi. Bekali kolerasi adalah ukuran kekuatan kolerasi dan boleh berkisar dari negatif 1 hingga positif 1. Pertama, hubungan positif. Dalam kolerasi jenis ini, kedua-dua pemboleh ubah itu meningkat atau berkurang pada masa yang sama. Bekali kolerasi yang hampir kepada positif 1 menunjukkan kolerasi positif yang kuat. Kedua, hubungan negatif. Hubungan kolerasi ini menunjukkan bahawa sebagai jumlah satu pemboleh ubah bertambah, yang lain berkurang atau sebaliknya. Bekali kolerasi yang hampir dengan negatif 1 menunjukkan kolerasi negatif yang kuat. Ketiga, tiada kolerasi. Ini menunjukkan tiada hubungan antara dua pemboleh ubah. Koefisien kolerasi kosong menunjukkan tiada kolerasi. Kelebihan kolerasi. Pertama, boleh digunakan untuk mencari hubungan dua atau lebih pemboleh ubah sama ada mempengaruhi satu sama lain atau tidak. Kedua, boleh digunakan untuk meramalkan keputusan dapatan kajian seperti ramalan kebolehan, puas sekolah, motivasi pelajar dan pengaruh kursus akademik dengan keputusan pelajar. Ketiga, pengkaji boleh mengetahui dan boleh mengaplikasikan ilmu statistik berdasarkan pengiraan ujian kolerasi. Keempat, penyelidikan kolerasi adalah ideal untuk menyediakan framework dalam menguruskan banyak pemboleh ubah dan membuat atau membina keseluruhan pattern hubungan. Kelima, pengkaji melihat kepada pattern dapatan kajian dan menggunakan prosedur statistik untuk menentukan kekuatan hubungan antara pemboleh ubah dan juga ke arah hubungan negatif atau positif. Seterusnya, kelebihan kolerasi. Pertama, tidak dapat menjelaskan sebab atau kesan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah yang dikaji. Kedua, hasilnya hanya mengenal pasti hubungan antara satu sama lain. Ketiga, tidak dapat menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Keempat, kurang ketat dan teratur
Tidak ada kawalan terhadap pemboleh ubah bebas yang dikaji. Kelemahan kolerasi yang kelima iaitu corak dalam hubungan tidak jelas atau kabur. Keenam, selalunya membuat penyelidik membuat kesimpulan dalam satu tanggapan. Ketujuh, memasukkan data penyelidikan tanpa mempertimbangkan atau memilih. Yang kelapan, tafsiran yang tidak jelas atau bermakna. Okey, disebabkan kajian kolerasi ini adalah kajian berbentuk kuantitatif, maka instrumen yang digunakan adalah instrumen kajian kuantitatif, dan contoh yang sering kali digunakan dalam kajian kolerasi ini adalah borang soal selidik, close-ended observation, close-ended interview dan juga dokumen. Okey, bagi persimpulan ialah proses memilih jumlah elemen yang mencukupi daripada sebuah populasi untuk dijadikan responden kajian yang mewakili kumpulan besar yang dipilih. Dan persimpulan ni ada dua kategori, iaitu kategori persimpulan rawak dan juga persimpulan bukan rawak. Okey, bagi persimpulan rawak bermaksud setiap ahli dalam populasi yang kita pilih itu mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai responden. Dan contoh persimpulan rawak adalah rawak muda, persimpulan serata atau berlapis, rawak sistematik dan juga persimpulan berkelompok. Okey, bagi persimpulan bukan rawak pula bermaksud tak semua ahli dalam populasi yang kita pilih itu mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai responden, dan contoh persimpulan bukan rawak adalah convenience sampling, snowballing sampling dan juga purposive sampling. Okey, bagi analisis data untuk kolerasi, kita akan menggunakan perisian SPSS di mana analisis yang kita gunakan adalah kolerasi linear sederhana ataupun kolerasi berganda. Okey, bagi kolerasi ini dia akan menerangkan kepada 3 ciri-ciri iaitu bentuk hubungan, arah hubungan dan juga tahap kekuatan hubungan yakni magnitude. Okey, bentuk hubungan dan arah hubungan ini kita boleh dapat daripada graf yang ditunjukkan semasa menganalisis data, manakala tahap kekuatan hubungan ini kita akan dapat daripada jadual semasa menganalisis data. Okey, dalam bentuk hubungan ini daripada graf kita akan lihat sama ada hubungan kolerasi ini adalah bentuk linear ataupun bentuk tak linear, dan arah dia adalah hubungan positif ataupun hubungan negatif. Okey, bagi tahap kekuatan hubungan ini dia berdasarkan kepada nilai perkali iaitu angka sifar hingga 1 sifar. Okey, kita masuk kepada bentuk hubungan dulu. Okey, terdapat dua bentuk hubungan iaitu hubungan linear dan juga hubungan tak linear menurut Majid Konting 2009. Okey, daripada graf ini kita dapat lihat kolerasi linear ni dia bila kita gabungkan data-data data-data kita akan dapat satu garis lurus, manakala kolerasi tak linear ni bila kita sambungkan poin-poin data tu kita akan dapat satu garisan melengkung. Okey, ini perbezaanlah antara kolerasi linear dan juga kolerasi tak linear. Okey, seterusnya kita masuk pada arah hubungan. Terdapat 3 jenis arah hubungan iaitu hubungan positif, arah hubungan negatif dan juga tiada arah hubungan mengikut Majid Konting 2009 dan juga Creswell 2012. Okey, contohnya kat sini daripada graf yang pertama ini adalah arah hubungan positif di mana kita nampak garis lurus itu dia semakin meningkat. Jadinya bila kita tafsirkan graf ni kita akan dapat semakin bertambah suhu semakin bertambah jualan bear yang dijual. Okey, untuk graf yang kedua ini adalah kolerasi hubungan arah negatif di mana kita dapat lihat graf ni menurun. Garisan lurus dia tu adalah menurun. Jadi kalau kita tafsirkan graf ini kita akan dapat semakin bertambah suhu semakin berkurang jumlah kopi yang dijual. Okey, bagi nilai perkali ini dia akan daripada jadual ni kita akan nampak huruf R. Okey, nilai perkali ni adalah kekuatan atau keteguhan hubungan atau perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, nilai perkali ni dia akan menggunakan angka di mana angka itulah menunjukkan kepada kekuatan hubungan. Okey, angka tadi saya cakap sifar hingga 1 sifar. Okey, bila 1 sifar nilai perkali dia menunjukkan hubungan yang kukuh
tokoh antara dua pemboleh ubah. Manakala sekiranya dia menghampiri 1.0 sifar, dia akan menunjukkan hubungan yang kuat antara dua pemboleh ubah. Jika dia hampir kepada sifar, dia menunjukkan satu hubungan yang lemah. Okey, contoh dekat sini, jika R adalah sifar 0.9, dia bermaksud hubungan perkaitan antara dua pemboleh ubah ini adalah kuat. Manakala jika R adalah sifar 0.2, dia bermaksud pemboleh ubah ini mempunyai perkaitan yang lemah. Okey, daripada jadual ini bila kita lihat contoh ni lah, positif 1.0 sifar. Okey, positif di hadapan ini bermaksud kepada hubungan kolerasi. Maksudnya arah hubungan tu sama ada dia bersifat positif atau negatif ataupun tiada hubungan. Okey, 1.0 sifar ini adalah nilai perkali lah, menunjukkan kepada kekuatan kolerasi. Okey, sekiranya dia maksud bila positif 1.0 sifar, dia bermaksud dia mempunyai hubungan yang sempurna, hubungan kekuatan kolerasi dan juga dia mempunyai arah hubungan positif. Okey, jika negatif 1.0 sifar, dia menunjukkan kekuatan kolerasi hubungan sempurna, tetapi arah hubungan dia adalah arah hubungan negatif sebab negatif kat depan. Tapi jika sifar sahaja, dia menunjukkan dia tiada kekuatan kolerasi dan juga dia tak ada hubungan. Tiada hubungan, maksudnya tiada perkaitan lah antara dua pemboleh ubah. Bila hubungan kolerasi ni maksudnya dia tiada arah hubungan, tiada kolerasi. Okey, seterusnya bagi kolerasi tak linear pula, kita akan gunakan 3 analisis yang kita akan tengok. Satu, Spearman Rho RS, iaitu nilai perkali untuk data ordinal tak linear. Yang kedua adalah point by serial, yang kita gunakan untuk menghubungkan dua selang berterusan dengan pemboleh ubah kotor. Maksudnya kan dia bentuk melengkung kan, kita akan kita akan ambil 2 point, lepas tu kita akan silangkan dia. Yang kedua adalah perkali phi, di mana digunakan untuk menentukan tahap berkaitan antara kedua-dua ukuran pemboleh ubah dikotom. Okey, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.